Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, yang dimuliakan anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita berada dalam nikmat Allah yang berpanjangan, nikmat iman Islam, nikmat kesihatan, lapang masa dapat kita hadir ke rumah Allah, berada dalam majlis ilmu, Raudatun Jannah, taman-taman syurga. Semoga mendapat rahmah, barakah, maghfirah, dinaungi oleh para malaikat, mendoakan keampunan dosa kepada ahli-ahli majlis ilmu insya-Allah. Jadi pada malam ini kita baca kitab Kelebihan Istighfar, yang mana saya berhajat untuk mengkhatam, ada sikit sahaja lagi ni. Rasanya boleh kita khatam, kalau tak malam ni pun kita khatam pada hari Sabtu nanti insya-Allah pada kuliah subuh. Dan selesai khatam barulah kita baca semula kitab akidah insya-Allah. Baik, tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 86. Tajuk berkaitan dengan fadilat istighfar, dan tajuk yang ke-31 muka surat 86 ialah istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah. Istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca dalam doa iftitah. Tahu tak doa iftitah? Semua tahulah. Setiap kali solat disunatkan membaca doa iftitah, kecuali solat apa tak sunat? Solat jenazah. Solat jenazah tak payahlah. Tak. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, itu solat jenazah. Dia tidak disunatkan doa iftitah kerana nak menyegerakan urusan pengkebumian jenazah. Tapi orang kita siap tahlil lagi lepas pada tu tak. Tu tak kenal lah tu. Lepas solat jenazah tahlil. Saya cukup tak berkenan. Banyak masjid buat macam tu. Itu namanya bid'ah. Tidak ada mana-mana petunjuk daripada Nabi. Lepas pada salam, segerakanlah bawa jenazah ke kubur. Nak tahlil malam karang. Baik. Adapun solat jenazah tidak sunat baca iftitah, dan semua solat-solat lain sunat. Sunat yang bagaimana? Sunat hai'ah. Sunat kecil, dia bukan sunat ab'ad. Sebab tu kalau tuan-tuan terlupa, katakanlah Allah terlupa nak baca, udah baca surah dah, Fatihah dah baca, surah pun dah baca, maka sekarang tak perlulah sujud sahwi. Tidak ada keperluan, kerana dia sunat hai'at. Sujud sahwi hanya pada tertinggal sunat ab'ad, tertinggal tahiyat awal. Tahiyat awal sunat ab'ad, sujudlah sahwi sebelum salam. Tertinggal kunut sunat ab'ad, maka sujudlah sahwi. Adapun doa iftitah sunat aihan. Baik, kita baca apakah disebut oleh penulis. Apabila kita memulakan salat, kita akan membaca doa iftitah
selepas takbiratul ihram. Lepas kedudukan dia bila doa iftitah ni? Selepas takbiratul ihram. Allahu akbar. Selepas takbiratul ihram, dan hanya pada rakaat pertama. Yalah, takbiratul ihram rakaat pertama lah. Tak perlu sebut rakaat pertama tu sebab mana ada takbiratul ihram rakaat kedua. Takbiratul ihram yang mula-mula sekali Allahu akbar. Takbiratul ihram memang rakaat pertama, maka selepasnya sunat baca doa iftitah. Hadis tentang ungkapan doa iftitah ni banyak dan berbagai-bagai bentuk. Banyak doa iftitah ni. Dalam satu jawapan yang diajukan kepada Tuan Mufti, masa tu dia mufti lah, sekarang bekas mufti, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah, mantan mufti, mantan menteri. Orang tanya dia tentang doa iftitah, dia bawa mari 10 jenis doa iftitah yang ada dalam kitab, dalam hadis-hadis. Cuma kita duk bacanya berapa jenis? Orang Kristian ni baca berapa jenis? Tak? Berapa jenis je? Satu je. Rugi, sebab tu nak kena perbagaikan. Nabi SAW dia perbagaikan doa iftitah. Kita nak baca daripada kecil Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu, sampailah hak tu yang paling popular. Sedangkan ada 9 lagi daripada riwayat-riwayat yang sahih yang boleh kita amalkan. Berbagai bentuk. Nabi SAW tidak melazimi. Tidak melazimi makna tidaklah biasa. Bukan kebiasaan Nabi. Bukan kebiasaan Nabi melazimi satu bentuk doa iftitah sahaja. Jadi kita boleh kata makruh lah. Makruh kalau kita daripada kecil sampai ke tua. Itu je iftitah. Kerana melekat ataupun orang putih kata stick to the kepada jenis bacaan. Ustaz, itu je saya tahu pun. Tu nak kena mengaji. Itulah nak kena belajar je. Tak. Asal iftitah je Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Sedangkan Nabi SAW petunjuknya, melalui petunjuknya, cara dia solat, sahabat riwayatkan, hampir 10, bukan hampir 10 yang digariskan dalam jawapan yang saya baca. Orang tanya kepada mufti wilayah ketika itu, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, 10 je ni. Hak paling pendek, itulah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Noktah kat situ. Ada lagi hak pendek, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hak tu paling pendek. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu kalau kita kata mungkin contoh, kita bangun malam, subuh hampir-hampir masuk dan kita risau bimbang, tak sempat nak tahajud 2 rakaat ataupun tak sempat nak witir 1 rakaat. Mungkin dalam 3-4 minit lagi subuh, tapi aku nak juga pahala iftitah, maka bacalah paling pendek alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu salah satu contoh. Tak? Banyak je ni bacaan iftitah. Antara yang diriwayatkan ialah baginda memulakan iftitah salat baginda dengan permohonan keampunan. Lalu difokuskan di sini ialah doa iftitah yang mengandungi istighfar. Kalau kita nak baca tu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada istighfar? No. Sambung lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada istighfar? Tak ada. Sambung lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada istighfar? Tak ada. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada istighfar? Tak ada. Maknanya kalau kita melazimi satu jenis sahaja iftitah, kekurangannya apa? Kekurangannya ialah tak pernah istighfar dalam iftitah. Tak pernah pun istighfar dalam iftitah. Rugilah. Sedangkan Nabi SAW dia tukar-tukar. Tak, ada yang Nabi baca iftitah sebagaimana saya baca tadi, walaupun tak ada istighfar. Lalu Nabi pun terasa nak istighfar dalam iftitah,
ada bacaannya, ada jenis bacaannya. Tak, dalam riwayat menyebut qiyamul lail. Qiyamul lail Nabi baca hak lain pula. Tahajud. Solat sunat malam. Solat sunat paling afdal selepas solat fardu. Ialah solat fardu. Solat fardu afdal, memang besarlah pahala solat fardu. Selepas solat fardu, solat apa hak paling afdal? Solat sunat malam. Solat sunat kan banyak. Duha. Tak? Taubat. Witir. Banyak-banyak tu solat apa yang paling afdal? Solat sunat paling afdal? Solat sunat malam. Tahajud tengah malam. Witir tengah malam. Maka ketika tahajud qiyamul lail witir tu, Nabi biasanya baca iftitah lain pula. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Hak tu pula Nabi baca. Merayu pada Nabi, Allah, ya Allah, Tuhan yang menciptakan Jibril, Tuhan yang menciptakan Israfil, Tuhan yang menciptakan Mikail. Kamulah yang memiliki merentah langit dan bumi. Kamu mengetahui segala ilmu ghaib, ilmu nyata, ilmu yang terang, ilmu yang tersembunyi, semua kamu tahu. Anta tahkum baina ibadik. Engkaulah yang menghukum hamba-hambamu pada ketika mereka berselisih. Tu hak tu yang kita kata, kita belajar, boleh kita amalkan apabila kita bangkit tahajud. Baik, baca pula yang ni pula. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang diriwayatkan ialah baginda memulakan iftitah solat baginda dengan istighfar, minta ampun, sedangkan Nabi tak berdosa. Nabi kan maksum, tapi rasa berdosa tu, rasa berdosa tu sifat Nabi. Walaupun tak berdosa. Yang kita ni berdosa, memang berdosa banyak. Rasa berdosa tu tak berapa nak rasa. Tu lemahnya kita. Jauh beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk nampak dosa orang. Duk nampak dosa orang je. Dosa kita tak nampak. Oh, tak rasa berdosa. Walhal dosa sebenarnya banyak sungguh. Pagi, petang, siang, malam. Keluar rumah je tengok bukan-bukan. Cakap je cakap bukan-bukan. Dengar bukan-bukan. Dosa tapi tak rasa berdosa. Berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi tidak berdosa, maksum, tak buat dosa, tapi rasa berdosa. Rasa bersalah. Lalu Nabi beristighfar. Termasuklah dalam doa iftitah. Baik, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini biasalah bila kata riwayat Bukhari, insya-Allah sahih Bukhari, hadisnya sahih. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Hak mana dah hafal tahniah, boleh amalkan. Hak mana belum hafal, bolehlah hafal. Ada dalam kita ni. Kalau mungkin nak saya WhatsApp, nak saya tulis ke, nak saya ambil gambar ke, boleh WhatsApp je, tak ada masalah. Kita boleh kongsi sama-sama. Doa ni sekali dengar bunyi macam apa? Bunyi macam doa solat jenazah. Jadi kalau tuan-tuan dah hafal doa solat jenazah takbir ketiga tu, memudahkan urusan kalau nak hafal doa iftitah yang ada istighfar. Cuma bezanya doa dalam solat jenazah untuk si mati. Keampunannya kita mohon si mati. Takbir ketiga itulah. Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua kan selawat. Takbir ketiga tu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau lelaki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal kalau lelaki wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran sampailah ujung tu. Jadi kalau tuan-tuan dah hafal doa solat jenazah takbir ketiga, insya-Allah boleh hafal mudah doa untuk kita pula. Solat jenazah untuk si mati. Iftitah ni ada lafaz-lafaz sebegini untuk kita. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhilah kami, jauhilah aku dengan dosa, maksiat, benda haram sebagaimana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nabi takutnya pada dosa.
Tak. Takutnya Nabi ni terjebak dengan dosa. Ya Allah, ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah aku dengan dosa, dengan benda maksiat, dengan benda haram. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Itu dia panggil perumpamaan lah. Jauhnya timur dengan barat. Maka kata Nabi, begitu jugalah ya Allah, aku nak engkau jauhkan aku dengan dosa, sebagaimana engkau telah pisahkan timur dan barat. Takutnya terjebak dengan dosa. Kita kadang-kadang dosa itulah kita cari. Betul tak? Manusia biasa berbanding dengan Rasulullah SAW. Manusia biasa dosa itulah dia carinya. Tahu dah tempat maksiat. Tak? Oh, beli tiket Coldplay. Orang Taman Sulistia dia beli ya. Konsert Coldplay. Tak? Maksiat. Oh, tak berani nak kata maksiat. Dosa, haram, lara. Tak? Oh, hang sampai website dia. Website dia tu, laman web dia tu, tiket online ke apa mendatang apa entah. Awak pun tak tahu, tak belinya. Cuma dia duk sembang, duk viral. Sampai hang. Punya ramainya nak beli. 2,000 ada, 3,000 ada, 4,000 ada. Hak paling murah berapa? Hak paling murah beribu-ribu juga. Hak paling mahal tak tahu lah. Cari maksiat. Tak, tengoklah nanti hak terkinja-kinjanya, hak jenis bertudung. Sebagaimana Blackpink mari Malaysia hari tu. Sebagaimana BTS mari Malaysia hari tu. Oh, dia cari dia maksiat dia. Sedangkan ajaran Nabi kata, ya Allah, jauhilah aku ya Allah dengan maksiat sebagaimana jauhnya timur dan barat. Lepas macam mana nak mengaku umat Nabi? Celah mana nak mengaku umat Nabi ni? Nabi yang tak berdosa, yang Nabi yang maksum tu takut ke maksiat, takut ke benda haram, minta jauh sangat-sangat seumpama timur dan barat. Kita umat Nabi ni, maksiat tu lah ada cari. Maksiat tu lah bawa pada rakyatnya. Welcome lagi. Contoh. Tak kata siapa-siapa. Contoh. Welcome. Oh, sonok welcome. Welcome maksiat. Welcome LGBT. Letih lagu ni. Tak? Sedangkan kita mohon Allah jauhkan kita daripada benda-benda macam tu. Sambung lagi. Allah, doa ni tak habis lagi. Allahumma naqqini minal khataya. Yang ni yang dikatakan sama sebagaimana doa solat jenazah tu. Allahumma naqqini minal khataya. Ya Allah, bersihkanlah aku ya Allah daripada dosa-dosa. Nabi tak berdosa, kita lagilah kena baca. Nabi tak berdosa pun baca, kita hak dosa berlambak ni kena baca. Allahumma naqqini minal khataya. Naqqini. Naqqini mana? Naqqini, bersihkanlah aku ya Allah. Basuhlah ya Allah. Sebagaimana kita doa kepada si mati, naqqihi kalau jenazah lelaki, kalau jenazah perempuan naqqiha. Naqqihi wa naqqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Yang ini pun sama, naqqini minal khataya. Allah, sucikanlah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosa, kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana bersihnya kain putih daripada kekotoran. Kain putih bersih daripada kekotoran, tak ada najis, tak ada benda-benda yang mengotorinya, tidak ada benda-benda yang telah mencemarkan keputihan warna kain putih tersebut. Maknanya kalau bahasa mudah je, kalau bahasa mudahnya ialah ampunlah dosa. Bila Allah ampun, macam kain putih, tidak ada lagi sebarang calitan noda dan dosa. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dalam doa iftitah pada ketika baginda salat. Allahumma ghsil khataaya bil ma'i. Ya Allah, basuhkanlah dosa-dosa aku dengan apa? Bil ma'i, dengan air, sebagaimana air membersihkan najis. Air kan kalau kita mengaji fiqh, air mutlak membersihkan najis, membersihkan kotoran.
Najis mukhaffafah direnjis dengan air, najis mutawassithah menggunakan air, najis mughallazah pun air juga, air tanah lagi. Tak, wasalji, bersihkanlah juga dengan salju, wal barad, dan air sejuk, yang mana diibaratkan sebagai alat-alat yang membersihkan kotoran-kotoran pakaian. Maka begitu jugalah kata Nabi, aku nak bersihkan daripada dosa, ya Allah. Engkau bersihlah aku ya Allah. Seolah-olah Nabi itu berdosa, sedangkan Nabi tak berdosa. Jadi kita yang berdosa ni memang cantik sangatlah. Baca doa-doa iftitah yang sebegini, kita boleh gilir-gilirkan dengan apa yang kita duk hafal daripada kecil tu. Makna kata makin meningkat usia kita, makin banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita pelbagaikan. Bukan duduk tara lama. Bukan duduk tara lama. Zaman sekolah rendah, itulah doa iftitahnya. Masuk menengah, itu juga. Masuk universiti, itulah juga. Nak kahwin, itulah juga. Udah beranak, itulah juga. Udah bercucu, itulah juga doa iftitah. Sampai ke mati. Tak ada tambah ilmu. Rugi. Rugi. Sunnah ni kita perbagi, sebagaimana Nabi memperbagaikan doa dia, ada iftitah, tak ada istighfar, ada doa iftitah, ada istighfar, maka kita juga mengaji benda-benda macam ni, insya-Allah kita boleh amalkan. Baik, tu doa iftitah lah. Saya dah sebut tadi doa iftitah dalam dalam qiyamul lail, tahajud. Doa iftitah paling ringkas, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ataupun nak pendek juga, Allahu akbaru kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Cuma yang tu yang kita duk baca daripada budak lah. Jadi insya-Allah bila kita baca, mengaji, faham, dan insya-Allah kita amalkan, kita cuba hafal doa-doa ini, insya-Allah dapatlah pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya ada masa lagi, muka surat 87, tajuk seterusnya, tajuk yang ke-32. Istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung usia. Istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung usia. Nabi di hujung usia dia ada bacaan dia, dan kita sedia maklumlah hujung usia Nabi ialah umur 60, 61, 62, 63. Ataupun kita kata 5 tahun terakhir. Nabi wafat umur berapa? 63. 5 terakhir bermula daripada 58 57 kot. Lebih kurang itulah. 5 tahun terakhir, umur 57. 58, 59, 60, 61, 5-6 tahun terakhir itulah dikatakan sebagai hujung usia. Kita hujung usia kita bila? Tak tahulah dak. Tak tahu mati umur berapa. Kita boleh ceritalah, ayah aku hujung usia dia. Kita tahulah macam arwah ayah saya meninggal 56. Maknanya kita boleh tahu ayah saya dulu ketika umur 50-an. 50-an tu hujung usia dah tu, sebab kita tahu dah dia meninggal umur berapa. 56 meninggal pada ketika tahun 2000, masa tu saya baru masuk universiti. Kita betul ingatlah hujung usia dia buat apa, umur 50, 51, 52 sampai 56. Kita boleh cerita nenek kita, atuk kita, sebab dah meninggal. Tapi kalau kata kita, hujung usia, wallahu alam. Tak tahulah. 44, saya 44. Tak tahulah hujung usia ke awal usia ke, tak tahulah. Harap-harap panjang umur lagi, insya-Allah, amin. Tuan-tuan, berapa umur tuan-tuan? Macam 25 je, 25 sungguh. Darat berapa 25 tu? Nampak macam 25 je, tak darat lagi tu. 25 darat berapa tu? Darat 3. Adakah hujung usia? Wallahu alam. Mana tahu kok panjang umur macam Dr. Mahathir. Dr. Mahathir 98. Kalau koma baru 65, panjang lagi tu. Tun 98 kot, lahir 25. Tun Dr. Mahathir lahir 1925. Makna betul lah 98. Kalau tuan-tuan baru 65, panjang lagi. Kalau tuan-tuan baru 75, panjang lagi. Tapi mudah cerita, kita ambil panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ambil panduan Nabi lah. A'maru ummati, umur mak aku kebanyakan majoriti. Majoriti bukan semua.
Kalau semua tak ada lah sampai 98 tu. Kalau semua tak ada lah sampai ambil muda sangat 20-an, 30-an. Jadi Nabi kata kebanyakan, majoriti umur mak aku sitin wa sab'in, 60 hingga 70. Siapa 60? Siapa 60-an kat sini? Ada siapa 70-an kat sini? Boy ustaz, mentang-mentang ustaz belum 60. Tak, bukan sebab itu. Belum 60 pun ramai diambil dah. Mati bukan kira umur, tapi Nabi kata secara umumnya Nabi sendiri pun berusia 63 wafat. Bukan macam umat lain. Umat-umat terdahulu umur panjang, beratus biasa. Tak, Nabi Nuh berapa umur? 1000 lebih, berdakwah 950. Itu tempoh dakwah. Nabi Nuh tempoh berdakwah 950 tahun. Belum jadi Nabi, mungkin ada puluh-puluh tahun lagi, mungkin mana 1000 lah. Ulama kata. Tak, melebihi 1000 tahun. Allahu Akbar. Jadi bila hujung usia ni, hati-hati. Tak, umur 60, 70. Tak kira lah umur berapa pun, kita meletakkan mati itu dekat. Maka kita perbanyakkanlah amalan-amalan sebagaimana Nabi ajar apabila berada di usia-usia tertentu. Dalam hadis riwayat Muslim pun sama juga sebagaimana riwayat Bukhari tadi, hadis Bukhari, hadis Muslim, kita belajar ilmu hadis, hadisnya adalah sahih. Dicatatkan kata-kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamuta subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni hadis daripada isteri Nabi sendiri, yang mana isteri Nabi Aisyah ni rapat dengan Nabi. Makna kata ialah kan Nabi wafat pun di pangkuan Aisyah. Hujung-hujung usia Nabi, bukan zaman muda Nabi. Zaman muda Nabi Khadijah. Tak, zaman Nabi kahwin umur 25. Siapa isterinya pada ketika itu? Khadijah. Masa tu muda lagi, 25, 30. Ini cerita hujung usia. Maka Nabi rapat dengan isterinya yang mana? Nabi rapat dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan wafat pun di pangkuan ribaan Aisyah. Maka Aisyah tahulah amalan Nabi. Dia rapat dengan Nabi. Maka Nabi Aisyah pun ceritalah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi ni, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu yukthir, banyak. Yukthir daripada perkataan kathir. Yukthir, yukthiru tu daripada perkataan yukthir, kathir. Sebagaimana kita baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Alhaakumut takatsur, kataan sama tu. Alhaakumut takatsur, memperbanyakkan harta tu buat kamu lalai. Banyak cari pangkat, banyak cari dunia, membuatkan kamu lalai. Itu takatsur. Takatsur daripada perkataan katsara, yukathiru, kathir, yuksir. Jadi Aisyah kata yuksir, Nabi ni banyak. Apa benda yang banyaknya? Ayyaqula, berkata ataupun berzikir ataupun menyebut-nyebut pada hujung usia sebelum wafat. Apa dia? Okey, jom kita baca sama-sama ya. Boleh ikut saya ya. Saya baca, tuan-tuan ikut. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Last kali ketiga. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kali cukup lah. Orang Celestia ni laju dia punya ni. 3 kali dah ingat dah. Ataupun memang dah hafal dah. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin tuan-tuan ada dah hafal. Kalau tak hafal pun malam ni baca dah. Ingat selalu, insya-Allah boleh hamal dah. Tak? Hebat dia punya perkataan ni. Dia ada apa? Yang pertama dia ada tasbih. Dia ada tasbih. Mana tasbihnya? Subhanak. Itu namanya tasbih. Subhanallah. Tak, banyak tasbih ni, bukan subhanallah je. Subhanaka pun tasbih, sujud pun subhana rabbiyal a'la, tasbih rukuk pun subhana rabbiyal azim, tasbih.
Yang ni subhanaka, itu tasbih. Baik, lepas tu dia ada apa? Dia ada tahmid. Wa bihamdika. Itu tahmid. Wa bihamdika. Wa bihamdika makna subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, segala pujian buatmu ya Allah. Yang ketiga dia ada apa? Istighfar. Tajuk kitab kita malam ni, astaghfiruka. Aku minta ampun. Yang keempat dia ada apa? Janji. Dia ada apa? Tasbih, dia ada tahmid, dia ada istighfar, dan dia ada ikrar. Ikrar tu janji. Ikrar bahasa Arab, Melayu kata janji. Cantik susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertasbih, bertahmid, istighfar, dan ikrar. Ikrarnya apa? Wa atubu ilaik. Aku bertaubat padamu. Mana nak bertaubat? Ikrar, ya Allah, aku bertaubat dah ni. Malu kita kalau kita baca ayat macam ni, bila nak buat dosa, rasa nak buat dosa, aku dah sebut kan, wa atubu ilaik. Subuh tadi baca kunut tak? Baca. Dalam kunut apa dia? Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdini fi man hadait, sampailah wa nastaghfiruka. Kalau dia imam lah, kalau dia imam, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau dia imam kena tukar huruf nun. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ataupun kalau dia sembahyang seorang-seorang, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun dan aku janji bertaubat. Pagi-pagi celik biji mata sembahyang subuh, kan janji dengan Allah, aku bertaubat. Tiba-tiba keluar rumah, pergi berjabat, keluar pergi pasar, pergi urusan dunia, udah buat dosa. Tak malu ke Allah? Tak rasa menipu ke? Sebab tu lafaz-lafaz macam ni, dia mendinding diri kita Allah. Nak buat dosa, nak mengumpat, nak makan rasuah, nak ambil rasuah, nak beli tiket konsert maksiat, nak pergi tempat maksiat. Aku dah semayang pagi tadi, aku dah sebut ni ni tasbih Nabi ni, istighfar Nabi, tahmid Nabi ni, sebut dah, janji dah, wa atubu ilaik, aku bertaubat dah. Udah lah tu, tak nak dah, tak ada selera dah nak buat dosa. Tak, dia motivate kita. Jadi maksud dia saya dah sebut tadi, maha sucimu ya Allah, dan segala pujian hanya buatmu ya Allah. Aku memohon keampunan, astaghfiruka, minta ampun, dan aku bertaubat kepadamu. Tuan-tuan, minta ampun, mintalah macam mana pun, insya-Allah Allah terima taubat kita ni. Tak, cuma kita bercakap dari segi afdal. Dari segi afdal. Kalau dalam lafaz zikir munajat, zikir munajat itulah yang ada dalam TV, orang duk jual kaset. Dulu zaman saya kaset lah. Zaman sekarang ni tanya budak darjah 5, darjah 6, tak, kau mau kenal tak kaset? Seorang pun tak kenal kaset. Zaman kita kaset dah, duk jual kaset dulu. Masa saya sekolah dulu, yang terkenal siapa dia? Ustaz Al-Fadil Ustaz Dr. Badrul Amin. Dr. Badrul Amin zaman tu duk jual kaset dia. Lepas tu zaman CD, jual CD dia zikir munajat. Zaman sekarang tak ada dah CD kaset. Zaman sekarang YouTube, buka celah jari, celah hujung jari je, buka YouTube, taip je zikir munajat. Tengoklah, dengarlah. Baik, dalam lafaz zikir munajat tu ada tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Baik, itu pun dikira lafaz tubna ilallah, aku bertaubat. Wa raja'na ilallah, aku kembali pada Allah. Wa nadimna, aku menyesal. Ala ma fa'alna, apa dosa aku buat dulu. Baik, itu zikir munajat. Boleh tak? Boleh, cuma kurang afdal. Kenapa? Sebab tidak diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata salah tu tidaklah. Tapi diajar kepada kita utamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah ia salah? Tidak. Tak, bacalah, daripada duk menyanyi dangdut tu baik baca waktu lah. Daripada bercakap mengapu, baik baca zikir munajat lah. Tapi dari segi nak ambil riwayat sahih yang sunnah sebiji daripada mulut Nabi, yang ni lah. Utamakan yang ini.
Tak. Jadi rugilah kita duk hafal doa munajat. Kita boleh hafal, kenapa tak hafal yang ni? Macam doa minta rezeki kan. Doa minta rezeki orang duk buat nasyid. Allahumma inna dhuha'a dhuha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Doa lepas apa tu? Doa lepas duha. Okey, fine, nak baca-bacalah, nak berdoa-doa lah, minta rezeki. Tapi adalah Nabi ajar lebih pendek daripada tu. Kalau kamu boleh hafal hak panjang doa duha ni. Allahumma inna dhuha'a dhuha'uka wal sampailah turun apa? Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, kalau rezeki kat langit minta turun. Wa in kana fil ardi, kalau rezeki dalam bumi minta keluar. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezeki itu haram bersihkanlah. Wa in kana ba'idan faqribhu, kalau rezeki itu jauh dekatkanlah. Oi, panjang dia boleh hafal. Bihaqqi bahaika wa qudratika atina ma ataita ibadakas salihin. Kalau yang panjang boleh hafal, kenapa tak hafal hak pendek sunnah? Nampak tak? Panjang bukan daripada Nabi, boleh hafal. Bagus. Tak kala tak boleh hafal pendek yang datang daripada Nabi. Yang lebih pendek, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyibah. Ya Allah, aku minta rezeki yang baik. Lagi pendek tak? Rugilah kalau boleh baca hak panjang. Kalau boleh hafal hak panjang, kenapa tak ambil hak pendek yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doa, pahala doa pun boleh, pahala sunnah tiru Nabi pun boleh. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyibah. Ya Allah, aku mohon padamu rezeki yang baik-baik, tayyibah. Ada lagi sambungan dia apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyibah, rezeki yang baik-baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Itu bab afdal, bab fadilat, bab mengutamakan sunnah. Adapun lafaz-lafaz yang rekaan para ulama ke, rekaan siapa-siapa ke, tidaklah salah, tak adalah sampai berdosa salah, cuma utamakan yang sunnah. Baik, sikit lagi penutup perenggan terakhir. Ada lagi sebelah ni. Tak perasan ada lagi sebelah ni. Tak apalah, kita baca. Al-Qurtubi pula menjelaskan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam banyak mengungkapkan tasbih dan istighfar ini dalam sujud baginda setelah turunnya surah An-Nasr. Kata Imam Qurtubi ni siapa? Ulama besar lah. Dia tulis kitab tafsir Jami' li Ahkam. Kitab tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Siapa dia tulis? Imam Qurtubi. Dia kata inilah bacaan Nabi lepas pada turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat tu ayat berkaitan dengan apa? Peristiwa Fathu Makkah. Bila tu? Tahun 8 Hijrah. Betul sungguh lah. Makna Nabi wafat 10 Hijrah. Nabi wafat lepas pada 10 tahun kat Madinah. Idza jaa nasrullah, cerita tentang pembukaan kota Mekah. Baik, bila itu cerita tu? 8 Hijrah. Maknanya 2-3 tahun terakhir. Nabi banyak baca ni, kata Aisyah, dalam sujud. Jadi boleh baca dalam sujud? Ya, boleh. Pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca dalam sujud boleh, luar sujud pun boleh. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma dalam sujudnya tak boleh baca Quran. Jangan baca Qurannya dalam sujud, dalam rukuk dilarang. Kerana ada riwayat menyebut dilarang membaca Quran dan larang baca Quran pada ketika sujud dan rukuk. Quran tempatnya bila? Qiyam. Bukan kereta je nak kena parking betul. Pergi Teluk Intan, parking salah kena saman. Begitulah bacaan, parking kena betul. Baca Quran, kat mana tu? Sujud. Oh, tidak diajar pun. Baca Quran bila tu? Rukuk. Tak ada. Baca Quran bila? Qiyam, berdiri. Itu Quran. Fatihah kan Quran, surah-surah kan Quran. Sebab tu ada seorang ustaz tu, saya tak nak sebut nama lah, kalau saya sebut nama kamu kenal tak? Dia ajar baca Qul Huwallah dalam sujud. Itu tak betul.
Baca qul huwallah dalam sujud dia kata, "Tak, tok guru saya ke syekh. Ni dalil dia syekh." Mana mau dalil syekh? Dalil ni bukan syekh. Dalil ni Quran hadis. Dia main syekh dia jenuh lah, aku pun ada syekh aku. Tak. Nak main syekh jenuh lah, mu ada syekh, aku ada syekh. Lepas tu syekh siapa dia betul? Entah. Tapi kalau dalilnya Quran, sunnah, confirm betul. Ada main syekh, syekh aku kata, sujud baca qul huwallah. Tidak ada perintah Nabi, bahkan dilarang. Jadi baca Qurannya di mana? Pada ketika qiyam. Sujud ni, doa-doa sebegini. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau dalam solat kita tahu boleh tambahlah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tambah subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma kalau makmum tu hati-hatilah. Takut imam dah lama bangkit. Tak, kalau imam lama kita pun lama juga. Kalau imam dah bangkit, jangan tambah panjang sangat. Ini khususnya kalau sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat malam, nak tambah-tambah lah. Berapa minit, 10 minit suka hatilah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tambah subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat pahala sunnah, dapat pahala berdoa, dapat pahala istighfar. Kerana apa? Kerana dalam surah ini disebut fasabbih bihamdika kerana apa? Kerana perintah Allah dalam surah itu ialah fasabbih, bertasbihlah. Bihamdika, pujilah Tuhanmu, wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Nabi mengamalkan perintah Allah tu. Turun ayat idza jaa nasrullah, arahan Allah bila kamu diberi kemenangan, bila kamu diberi nikmat. Allah bagi nikmat menang, Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, menakluk Mekah selepas 8 tahun berhijrah. Maka dapat nikmat kemenangan, dapat nikmat dakwah diterima. Maka nak buat apa? Fasabbih bihamdika wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Nabi pun ikutlah perintah Allah. Patuhnya Nabi, taatnya Nabi pun bacalah ayat-ayat seperti tadi. Baik, habis sebagai penutup muka surat 88. Begitu juga lafaz terakhir yang keluar daripada mulut Nabi semasa kewafatan baginda ialah ungkapan memohon keampunan sebagaimana dinyatakan Aisyah radhiyallahu anha. Ni hak sahih ya. Kata Aisyah, semasa Nabi wafat, ungkapan minta ampun ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini hadis sahih yang biasa kita dengar ustazah-ustazah dalam TV3 tu duk cerita apa dia, pakar-pakar motivasi duk cerita Nabi wafat, Nabi kata apa? Yang tuan-tuan selalu dengar apa dia? Ummati, ummati. Itu tidak sahih. Bahkan sebahagian ulama mengatakan itu palsu. Tak. Tapi itulah dah tak mengaji. Hak palsu pun palsulah. Janji aku boleh ceramah dalam TV. Sebut cerita Nabi. Nabi nak wafat. Ummati, ummati. Buka hak sahih. Kitab Rahiqul Makhtum, Syekh Mubarak Furi, antara kitab sirah terbaik saya baca. Saya baru baca kitab ni di Masjid Matan Guntung. Saya baru je masuk Masjid Matan Guntung. Udah ngajar belah-belah sana, dia sana minta kuliah pula. Saya sekolah Teluk Birah kan. Udah orang sana minta pula kuliah. Nak mengaji apa? Dia nak mengaji sirah. Maka ambil satu kitab sirah terbaik, Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Mubarak Furi. Dia ambil riwayat sahih ketika Nabi hampir wafat. Bukan ummati, ummati, bukan. Tidak ada riwayat sahih pun. Ambil itu yang sahih inilah. Allahumma ighfirli, tengah-tengah hampir wafat tu, ya Allah ampunlah aku ya Allah. Warhamni, kesianlah aku ya Allah. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan temukanlah aku. Ya Allah ampunkan daku, rahmati daku, dan ya Allah moga bersama dengan rafiqil a'la, teman yang paling a'la, paling mulia. Siapakah teman yang paling mulia selepas wafat? Tidak lainlah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi teman kita lepas meninggal? Tak nak masuk kubur ni seorang-seorang. Siapa dia? Maka inilah yang Nabi minta, Ar-Rafiqil A'la. Rafiq makna teman, teman rapat. Nak rapat sangat denganmu. Mu tu siapa? Allah. Allah tu siapa? Al-A'la, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Mulia.
Itu diriwayatkan Nabi baca pada hujung-hujung nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Nabi wafat. Nabi wafat. Tamatlah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat tu tuan-tuan. Insya-Allah dah masuk ni. Saya berhenti kat sinilah. Ada lagi satu tajuk. Okey, tajuk terakhir insya-Allah, bab yang terakhir kita sambung pada kuliah subuh hari Sabtu nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga apa kita baca kita faham dan kita amalkan, semoga mendapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.